Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kita akan belajar tajuk imbuhan. Minggu lepas kita telah belajar imbuhan akhiran. Namun, apa yang teacher nampak, masih ada lagi yang belum jelas atau mungkin dah lupa apa yang telah belajar dalam topik imbuhan ni. Jadi teacher bercadang untuk membuat ulang kaji tentang imbuhan dan imbuhan awalan. Jika semua sudah faham, barulah kita akan sambung kepada topik seterusnya. Okey? Okey, baiklah, kita sambung pembelajaran kita untuk subjek tulisan Jawi ni. Okey. Untuk imbuhan sebenarnya sebagai pengetahuan asas yang kita betul-betul kena faham ialah setiap perkataan berimbuhan mempunyai kata dasar. Maksudnya imbuhan ni, perkataan yang berimbuhan ni kalau tak ada kata dasar dia takkan jadi satu perkataan. Okey? Sebab kita perlu tahu apakah perkataan berimbuhan tu. And then kita juga kena tahu apa itu kata dasar. Okey, teacher bagi contoh. Contohnya, kata dasar laku. Bila ditambah imbuhan, contohnya imbuhan pe, maka perkataan berimbuhan bagi kata dasar laku ialah pelaku. Atau juga kita boleh tambah dengan imbuhan ber, maka ia akan jadi berlaku. Daripada kata dasar itulah, maka bila ditambah dengan imbuhan, maka akan jadi satu perkataan yang berimbuhan. Baiklah, sebelum kita ke topik imbuhan awalan, mari kita ingat kembali tentang tajuk imbuhan ini sendiri. Sebagaimana yang teacher bagi tahu sebentar tadi, setiap perkataan yang berimbuhan mesti ada kata dasar. Dan kalau kita boleh tengok dalam slide pada muka surat ini, imbuhan ni diterbagi kepada 3, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang berada di depan kata dasar. Contohnya, imbuhan me ditambah dengan kata dasar nyanyi, maka akan terjadilah perkataan berimbuhan menyanyi. Manakala imbuhan akhiran ialah imbuhan yang berada selepas kata dasar. Contohnya, kata dasar ditambah dengan imbuhan an. Contoh kata dasar letak, apabila ia ditambah dengan imbuhan an, maka ia terjadi perkataan berimbuhan letakkan. Jadi kita boleh tengok di situ imbuhan tersebut berada di belakang. Imbuhan apitan pula ialah imbuhan yang berada di depan dan di belakang kata dasar. Seperti imbuhan me ditambah nyanyi dan ditambah di belakang dengan imbuhan kan, maka terhasillah perkataan berimbuhan menyanyikan.
Okey, untuk topik pada kali ini ialah topik ulang kaji. Yang mana sepatutnya semuanya sudah tahu dan sudah faham. Tapi mungkin sebab terlalu lama cuti dan kita pun sebelum cuti sebelum ni kita ada sports apa semua, jadi macam banyak yang kita dah lupa yang dah belajar. Jadi untuk imbuhan awalan, kita pergi kepada satu-satu dahulu ya. Imbuhan awalan mempunyai kata imbuhan di awal perkataan dasar. Yang ni slide sebelum ni teacher dah terangkan. Okey, bagaimana bentuknya perkataan berimbuhan bagi imbuhan awalan, kedudukan imbuhan itu sebelum kata dasar. Yang kedua, imbuhan awalan ni dia mempunyai beberapa jenis imbuhan awalan yang digunakan. Contohnya ber, ter, mem, di, ke, se. Itu semua adalah imbuhan awalan. Okey, yang ni ialah contoh kepada bagaimana keadaan imbuhan awalan yang berada di awal dasar. Seterusnya, okey, kita pergi pada satu-satu imbuhan. Imbuhan ber ditambah dengan kata dasar berapa. Maka apabila digabungkan, terjadilah perkataan berimbuhan beberapa. Imbuhan per ditambah dengan kata dasar kebun, maka akan terhasillah perkataan berimbuhan pekebun. Imbuhan me ditambah dengan perkataan dengan kata dasar tonton. Okey, dekat sini kita akan tengok me ditambah dengan tonton, maka ia akan jadi perkataan menonton. Bagaimana jika, okey, kalaulah ada yang tanya macam mana teacher daripada kata dasar tonton ada huruf ta, bila dia berjumpa dengan me tiba-tiba berubah jadi nun, menonton. Okey, untuk perkataan-perkataan macam ini sebenarnya kita perlu lebih banyakkan kepada pembacaan. Kalau dalam internet memang sangat banyak cerita-cerita pendek yang menggunakan tulisan Jawi. Boleh cuba cari. Okey. Okey, seterusnya imbuhan se. Imbuhan se ditambah dengan kata dasar pohon, maka terhasillah perkataan berimbuhan sepohon. Imbuhan ke ditambah dengan kata dasar kasih, maka wujudnya perkataan berimbuhan kekasih. Okey. Di sini pun sama sebenarnya, cuma dia diletakkan dalam satu slide. Kata dasar temu bual ditambah dengan imbuhan awalan dan ditambah dengan imbuhan di, maka jadilah ditemu bual. Kata dasar jual, maka ditambah dengan imbuhan pen di hadapannya, maka terhasillah perkataan penjual. Perkataan jalan dan imbuhan awalan bagi perkataan jalan
yang menggunakan imbuhan ber, maka terhasillah perkataan berjalan. Okey, imbuhan ber, ter dan per apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan alif, hendaklah dikekalkan huruf alif. Contohnya, kalaulah kata dasar bagi imbuhan awalan yang mempunyai mempunyai huruf alif, kita tak boleh keluarkan huruf alif. Kita kena guna juga huruf alif. Contohnya, akhir. Okey, akhir perkataannya alif. Kata dasar dia, cara eja dia alif, kha, ya, ra. Katakan kita menggunakan imbuhan ber. Jadi, ia akan jadi berakhir. Kita tetap kekalkan perkataan huruf alif. Katakan kita menggunakan imbuhan awalan ter, pun tetap sama, terakhir. Baiklah. Seterusnya, okay, ini adalah contoh-contoh bagi imbuhan awalan ber, ter, per. Ber, berbual, berakhir. Ter, terambil, tersenyum. Okey, kalau kita tengok huruf alif tu masih kekal di situ. Yang terambil ni kata dasar ialah ambil. Okey, imbuhan awalannya ter. Peroleh. Ni ejaan bagi perkataan kata dasar oleh ditambah dengan imbuhan awalan per, maka terhasillah peroleh. 4. Okey, kata dasarnya ialah 4 ditambah dengan imbuhan awalan per menjadi perempat. Okey, ini ada beberapa lagi kata imbuhan awalan. Memberi, membantu, mencuci, bukan menghuki tu, mencuci, mencari, pembersih, pembeli, pengacara, pengguna. Ini perkataan huruf ga sebenarnya. Okey. Mengganti, menghias, penduduk dan penjaja. Penjaja ni ialah orang yang menjual barang. Seterusnya, okey, itu sahaja untuk perkataan imbuhan awalan. Di sini, teacher ada sediakan satu link untuk latihan imbuhan awalan. Jadi, di sini ada 2 link. Satu link ni yang teacher ambil ialah satu link panjang dan satu link pendek. Tapi soalannya sama. Kalau tak dapat tekan untuk link di atas ni, untuk link di atas tak dapat tekan, cuba tekan untuk link di bawah ni. Okey. Okey, dalam tu nanti jawab soalan. Ada dalam 20 soalan. Teacher nak buat soalan ni, nanti teacher, dia akan keluar markah nanti. Dan dalam soalan tu hanya pilih
pilih jawapan yang betul sahaja. Okey. So, sekian, terima kasih. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada kali ini. Untuk next pembelajaran nanti, teacher akan tengok jika semua sudah buat latihan yang teacher berikan tu, barulah kita akan tengok untuk next pembelajaran macam mana. Okey. Jadi di situ saja. Stay safe, stay at home. Okey. Sentiasa jaga waktu, gunakan masa yang ada ni dengan benda-benda yang berfaedah. Sekian, terima kasih.